Okey. Dah. Muat. Oh, kena pin. Apa nak gigit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Dah 2 orang masuk lah. Dah 70 orang. 90 orang. 100 orang. Tak apa, 100 gelap orang. pun. Okay guys, khabar semua sihat? Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan buat satu sesi live talk bersama saya dan juga sahabat saya Aizudin Hamid. Dan pada malam ni kita akan sama-sama membincangkan isu-isu remaja dan anak muda, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh remaja dan anak muda zaman sekarang ni. Dan untuk pengetahuan, kami akan buat sesi giveaway buku-buku kami. Antara giveaway yang kami akan hadiahkan adalah buku terbaru saya. Antara buku terbaru saya, Surat Cinta untuk Pendosa, Surat untuk Orang yang Putus Cinta, Surat untuk Orang yang Putus Asa dan juga Okay, ni Sebelum Nafasku Terhenti. ini novel daripada Aizudin. Novel lah. Okay, so Ustaz, semalam ni kan, macam moderator belum lagi, belum. moderator. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah, okay. Tak maaf. Kita mulakan kita punya sesi pada malam ni dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Okay, so insyaAllah malam ni ada benda penting yang kita orang nak bagi tahu, nak umumkan. So ada banyak perkara. So antara yang paling besar, antara paling besar sebab apa kita orang buat live malam ni adalah kerana nak promote pusat. Okey. Sebenarnya Nampak kita main pas-pas. untuk pengetahuan korang semua, sekarang ni Tarbiyah Sentap dengan kerjasama Yayasan Maghfirah, Kelab Remaja Isma dan juga Global Thinkers Academy. Kita orang sedang mengadakan satu kempen yang kami namakan sebagai kempen membina generasi harapan. Apa lagi? So korang boleh tengok dekat bahagian pin. So kalau macam dekat IG live Tarbiyah Sentap, kita ada 3 platform sekarang ni yang kita live. So kita ada IG Tarbiyah Sentap, kita ada IG Ustaz Nin dan kita ada Facebook page Tarbiyah Sentap. So kalau korang boleh tengok dekat situ, kita dah pin. Okay, ada tajuk. So isu-isu remaja dan anak muda. So itu topik yang kita akan bincang pada malam ni. Dan dalam masa yang sama, kalau korang baca dekat bahagian pin tu, jom bersama menyumbang dalam kempen membina generasi harapan. So lebih lanjut sikit lah, mungkin Ustaz boleh cerita sikit apa sebenarnya kempen ni kan. Okey, kempen membina generasi harapan ni sebenarnya, setelah kami jelajah banyak sekolah, banyak universiti dan sebagainya, kami dapat buat satu kesimpulan bahawasanya anak muda zaman sekarang sangat-sangat dahagakan tarbiyah, sangat-sangat dahagakan ilmu, dahagakan agama, dan mereka nak sangat benda-benda kebaikan ni. Cuma sometimes apa Din? Sometimes, kadang-kadang. Sometimes tu kadang-kadang. Kadang-kadang orang muda zaman sekarang, anak muda especially remaja, bukan tak nak berubah, tapi mereka tak ada suasana, tak ada environment dan tak ada orang yang nak bantu mereka berubah. So kami daripada Tarbiyah Sentap, Yayasan Maghfirah, Kelab Remaja Isma dan juga Global Thinkers Academy, kita orang mengadakan kerjasama dan kita orang buat kempen membina generasi harapan, yang mana kami akan buat jelajah ke sekolah secara percuma. Target kami pada tahun ini, kami nak jelajah 500 sekolah secara percuma dan kami nak hadiahkan rak buku, dan dalam rak tersebut kami letak buku-buku tarbiyah dalam tu kepada semua sekolah yang kami nak bagi secara percuma juga. Kami juga nak pergi ke pusat-pusat anak yatim, pusat-pusat jaga anak-anak yatim, pusat-pusat juvana, pusat-pusat orang yang terlanjur dan sebagainya. Kami nak bagi perkongsian kat sana percuma juga, dan kami nak hadiahkan mereka buku percuma juga. Kami juga nak hadiahkan tudung, handsock dan sebagainya kepada wanita-wanita remaja di luar sana yang mana mereka bukan nak buka aurat pun. Cuma kadang-kadang mereka tak mampu nak beli tudung, tak mampu nak beli handsock. Kita nak hadiahkan secara percuma kepada mereka juga. Dan sekarang ni antara vision kami nak buat satu kompleks, satu bangunan kompleks yang kami namakan sebagai Pusat Dakwah Remaja. Betul? Betul. So dalam kempen ni sebenarnya, kempen membina generasi harapan. So nak tak nak, kita orang tak boleh buat
kita orang je, mungkin dalam 20 orang. Kita orang dalam satu team mungkin dalam 20 orang, macam tu lah, 20 orang, 30 orang. Tapi bila kita nak buat satu kempen ni, kita memang memerlukan sokongan daripada semua. Okay, sokongan daripada korang yang tengah tengok live sekarang ni, sokongan daripada parents. Mungkin ada yang tengah tengok sekarang ni mungkin sekolah menengah, ataupun mungkin ada budak-budak sekolah rendah. So mungkin dari segi keuangan tu mungkin tak mampu untuk ada kekangan lah. Tapi kami sangat-sangat mengharapkan agar korang semua dapat untuk sama-sama share apa yang kami akan lakukan berkaitan dengan kempen Membina Generasi Harapan. Dan bayangkan dekat dalam YouTube Tarbiyah Sentak sendiri, sebenarnya kita dah ada lancarkan video promosi kan. Video promosi, tajuk ingat tak video tu? Tajuk yang Ustaz Denin sendirilah. Kita boleh tengok dalam video YouTube Tarbiyah Sentak. So tengok ada video Ustaz Denin. Ustaz Denin dia dah promosikan sebenarnya video kempen Membina Generasi Harapan. Saya nak cerita sikit tentang pusat dakwah remaja yang kita nak buat. Sebab saya nampak sekarang ni ramai orang muda cuti-cuti berkumpul kat mana? Melepak, Minum-minum disco, Starbucks ke, lepak lah, lepak-lepak. Saokok, merempik. So apakah hasrat kami bila kami buat pusat dakwah remaja ni? Kami nak buat satu kompleks pusat dakwah remaja. Kami nak mengumpulkan anak-anak muda, nak membangunkan potensi-potensi anak muda, nak menggerakkan remaja-remaja untuk sama-sama kita membudayakan dakwah. Sebab kami yakin sebenarnya dakwah Islam ni akan melonjak naik bila orang-orang muda ni bekerjasama. Sebab tu Nabi SAW sendiri bersabda, "Nusirtu bisyabab." Dakwah aku dibantu oleh golongan-golongan pemuda. So kami yakin remaja pada zaman sekarang ni dahagakan dakwah, dahagakan ilmu. Potensi mereka banyak, semangat mereka ada, keikhlasan mereka ada, tenaga mereka ada. Tinggal mereka tak tahu nak salurkan dekat mana sahaja. So kami buat kempen Membina Generasi Harapan ni, objektif dia adalah nak membangunkan balik potensi remaja, nak mengumpulkan remaja-remaja dalam satu platform untuk sama-sama kita menggerakkan dakwah remaja ni dan menjadi juara dalam isu anak muda dan remaja. So kami buat benda ni dan kami nak membuka peluang juga untuk anda semua untuk bersama-sama kami dalam kempen ni. So kalau mungkin tak mampu menyumbangkan tenaga dan sebagainya, kami ada buat crowdfunding untuk sama-sama menyumbang dalam kempen dakwah remaja ni, yang mana duit-duit yang kalian sumbangkan kami akan gunakan untuk membina kompleks, untuk nak menggerakkan dakwah, untuk membantu anak-anak muda di pusat-pusat jagaan anak yatim, pusat-pusat juvana dan sebagainya. Dan insya-Allah target kita bersama-sama untuk bangunkan balik roh Islam, kecintaan kepada ilmu, kecintaan pada dakwah di dalam hati masyarakat, terutama remaja, insya-Allah. InsyaAllah. Jom, sebenarnya kita nak cari bila kita buat kompleks untuk anak-anak muda nanti kan, itu antara objektif ataupun program yang utama lah. Program utama untuk kempen Membina Generasi Harapan ni. Sebab kita orang nak cari pelapis-pelapis dakwah. So mungkin usia kita orang pun dah nak dekat 30-an. Tapi yang mungkin tengah tengok live sekarang ni kan, ada nak dekat 200, dah total semua dekat 200 lebih, 300 lebih. So mungkin ada korang masih umur belasan tahun kan. Mungkin usia korang kalau nak dikirakan mungkin lebih banyak lah kalau nak dibandingkan dengan kita kan, dengan kami lah. Kami dah nak 30-an. So kita daripada sekarang kami nak melahirkan pelapis-pelapis supaya bila kami mungkin mati lah, orang kata mati lah kan, mati meninggal dunia nanti, sekurang-kurangnya ada orang yang mampu untuk menyambung perjuangan ni. Sebab kami pun sebenarnya adalah menyambung, hanya sekadar menyambung apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. So apa yang Nabi SAW kemudian dilakukan oleh para sahabat, kemudian tabi'ain, kemudian tabi'ain, kemudian salafus soleh semua, sampailah ke generasi kita sekarang. Dan kami pun dah usia orang kata nak dekat 30-an dah. So akan pula nanti akan disambung pula oleh korang yang mungkin umur belasan tahun. Jadi kempen Membina Generasi Harapan ini bukan hanya sekadar untuk kami pergi ke sekolah untuk bagi talk secara percuma. Bukan hanya sekadar kami nak memberikan handsok, kita nak berikan sumbangan kepada anak-anak muda yang mungkin kurang berkemampuan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita nak melahirkan satu pengkaderan dakwah kan. Kita nak korang pun sama-sama turut menyumbang dalam Islam. Sebab kadang-kadang kalau dalam Islam ni kita kena faham tau, dia ada dua. Satu kita panggil sebagai penyokong, dan satu lagi adalah pendokong. Bukan buah dokong, pendokong. Penyokong dan pendokong. Dia bunyi macam nak lebih kurang lah, tapi mungkin korang mengantuk ke kan. So
penyokong adalah dan pendokong. Okay, saya bagi satu analogi lah untuk kita bezakan apa beza antara penyokong dan pendokong. Penyokong ni contoh kan, korang tengok bola kan. So macam yang orang kata viral lah, yang bola malam tadi apa Zat? Apa lawan apa? Bayern lawan Barca. Barca. So Barca kena belasah orang. 8-2. 8-2. So dia macam sangat pelik tau. Barca yang sangat hebat betul kan. So bayangkan, kita bagi situasi lah. Orang yang duduk dalam stadium tu, orang yang duduk dalam stadium, yang duduk dekat tepi-tepi tu kan, yang bertingkat-tingkat tu kan, kadang-kadang tengok daripada atas tak nampak apa pun dekat bawah orang yang duduk tengah lawan tu kan. So itu yang dipanggil sebagai penyokong kan, penyokong. Tetapi yang main bola dekat tengah padang tu, itu dipanggil sebagai pendokong. Yang buat kerja tu. So bila Bayern yang menang kan 8-2. So bayangkan bila Bayern Munich kan, betul kan salah sebut lah, kena kutuk pula kan. So bayangkan Bayern Munich menang, agak-agak pendokong ataupun pemain Bayern Munich tu dengan nak dikomparekan dengan penyokong Bayern Munich, agak-agak mana yang lebih seronok bila Bayern menang kan? Oh, suara korang tak dengar minta maaf. So confirm yang lebih seronok bila Bayern menang lawan dengan Barca adalah pendokong tu sendiri ataupun pemain tu sendiri, kalau nak dibandingkan dengan penyokong yang duduk tengok dekat stadium ataupun just tengok live dekat TV. So nak cerita dekat sini, bila kita buat kerja-kerja Islam, jangan hanya sekadar menjadi penyokong kan. Kita hanya sekadar pergi majlis ilmu, boleh, memang sangat baik, tetapi tak cukup hanya sekadar itu kan. Kita hanya sekadar dengar ceramah. Beratkan tentang untuk anak-anak muda ni melahirkan satu pekadiran untuk menjadi pendokong dalam Islam tu sendiri. So itu fokus kami. Bila kita dah kempen membina generasi harapan ni, antara objektif juga kita nak melahirkan pendokong-pendokong dakwah lah di kalangan remaja. Bukan sekadar penyokong tapi pendokong. Kita akan congkil bakat anak-anak muda. Betul. Kita akan gilap, kita akan gerakkan remaja-remaja ke arah dakwah. Sebab kenapa sekarang ni maksiat berleluasa? Kenapa pada hari ni maksiat berleluasa? Sebab ramai orang yang mengajak ke arah maksiat. Betul. Ramai member kita ajak kita hisap okok. Kawan-kawan kita semua couple, kita pun rasa nak couple. Benda basic lah, ponteng sekolah. Benda-benda basic. Kawan kita ajak tengok video lucah. Ajak pergi disco. Sebab movie-movie sekarang pun banyak mengajak ke arah maksiat. Tak, yang lebih peliknya bila orang macam, kau tak berzina ke semalam? Macam pelik. Kau tak ponteng sekolah semalam, macam pelik. Kenapa kau buat homework? Dia macam seolah-olah buat benda jahat tu pula yang dirasakan macam benda yang betul. Kan? Macam kenapa maksiat zaman hari ni boleh menjadi normal? Sebab hari ni ramai orang yang mengajak pada maksiat. TV, radio, media sosial lah. So, apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak ramaikan orang yang mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Betul. Kita nak melahirkan kadir-kadir dakwah, nak melahirkan penggerak-penggerak dan pendukung-pendukung dakwah. So, itu adalah objektif kita dalam kempen membina generasi harapan ni. So, kami nak ajak korang ajak mak ayah korang juga untuk menyumbang dalam kempen ni. Dan boleh jadi duit-duit yang korang sumbangkan tu, kami tak ambil keuntungan. Memang fully kami akan buat untuk menggerakkan dakwah ni. Dan moga korang pun dapat saham. Dan moga apa yang kami lakukan ni menjadi asbab hidayah untuk diri kami, diri korang semua dan diri seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, InsyaAllah. Okey, selesai cerita pasal kempen ni. So kita masuk topik kita pada malam ni lah. Tadi pun kita dah masuk sebenarnya. Cuba campur lah. Untuk pengetahuan, saya kenalkan diri saya dan saya pun lah, nanti saya kenal. Okay, nama saya Adnin Norslan. Umur saya tahun ni 28 tahun. Telah berkahwin, 2 orang anak. Dan saya dalam Tarbiyah Sentap ni as a founder lah dalam Tarbiyah Sentap ni. Dan saya cerita latar belakang sikit. Macam mana pengalaman bila jadi remaja? Mungkin ada cerita-cerita yang boleh membuatkan, antara benda yang membuatkan saya semangat nak buat dakwah ni, sebab setiap kali saya pergi sekolah, jumpa student-student kat universiti, kat sekolah-sekolah menengah dan sebagainya, saya dapat buat satu kesimpulan, anak muda pada hari ni sebenarnya sangat-sangat dahagakan agama. Sangat-sangat. Diorang bukan tak nak berubah, diorang nak berubah, tapi diorang tak ada support system. Kadang-kadang saya pergi sekolah tu, ada budak datang menangis-nangis. Ustaz, terima kasih Ustaz datang, terima kasih Ustaz datang. Buku Ustaz membuatkan saya berubah. Saya rasa, ya Allah, saya rasa berdosa kalau saya tak teruskan dakwah ni. Sebab umat kat luar sana menanti-nanti, dahagakan ilmu, dahagakan agama, dahagakan bimbingan. Saya pernah cerita sikit Ada satu sekolah tu saya pergi, ada budak tu, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz,
budak tu form 3. Dia kata, daripada saya sekolah rendah sampai hari ni, saya tak percaya Tuhan. Dia kata. Dan saya dah dengar banyak ceramah, tak ada satu ceramah pun yang membuatkan saya tertarik. Dan saya tak pernah tanya apa-apa pasal dekat ustaz-ustaz lain. Tapi hari ni ustaz datang sekolah saya terdetik nak tanya ustaz. Apa bukti Tuhan tu ada? Budak tu tanya. So saya tanya dia, kenapa kau boleh tiba-tiba tak percaya Tuhan? So dia kata punca dia sebab dia tengok anime. Yang mana anime zaman sekarang, anime ke drama Korea ke drama Inggeris ke Netflix ke, majority mendorong ke arah etis, mendorong ke arah LGBT dan sebagainya, macam-macam maksiat. Dan diorang memang promosikan secara terang-terangan. Promosi terang. So bila tengok benda tu terpengaruh, budak tu terpengaruh. Dan dia kata daripada semenjak dia tengok anime tu sampai sekarang, dia tak percaya Allah tu Tuhan. So saya sembang dengan dia lebih kurang 1 jam sampai pukul 12 malam dekat sekolah tu. Dan dia menangis. Dia menangis, dia peluk saya, ustaz, terima kasih ustaz, kalau ustaz tak datang ni tak tahu sampai bila. Benda tu membuatkan saya, ya Allah, diorang bukan tak nak berubah sebenarnya, tapi tak ada support Sekeliling system. sekeliling. Environment, mungkin family background, mungkin suasana kat tempat tu, kawan-kawan yang mengongkong, yang menyekat dan sebagainya. So itulah yang membuatkan saya lebih, saya ni banyak dosa, semua orang ada aib. Tapi saya rasa daripada saya fikir berterusan dengan kelemahan-kelemahan saya, lebih baik saya sibukkan diri saya dengan dakwah supaya diri saya selamat, pada masa yang sama dapat selamatkan orang lain. Betul. Dan macam saya pula, saya lebih percaya kepada second chance. Tu bahasa orang kampung saya lah. Second chance. Yes. Kampung orang Inggeris. Yes, second chance. Second chance ataupun peluang kedua. Sebab setiap orang memang pernah ada dosa, pernah ada aib sendiri. Mungkin aib tu memang tak diketahui oleh orang lain, mungkin antara dia dengan Allah SWT sahaja kan. So saya percaya kepada istilah peluang kedua. Setiap orang akan ada peluang kedua untuk berubah. Dan kadang-kadang orang takut nak berubah sebab dia rasa macam, nanti kan kalau aku nak pakai tudung labuh sikit, nak bawah paras dada sikit, nanti kawan-kawan cakap apa pula kan. Nanti kalau aku nak solat banyak-banyak, nanti parents tengok pelik pula kan. Nanti kalau aku nak bersedekah, nanti kawan-kawan cakap aku nak menunjuk pula. Kita banyak berfikir tentang outside, apa orang cakap. Dan saya percaya bahawa sebenarnya bila kita rasa bahawa kita ni macam jahat, kita banyak dosa, kalau kita rasa macam tu lah, sebenarnya kita kena lagi buat banyak kebaikan. Kan? Yang masalahnya bila orang tu dia rasa baik. Macam aku malam tadi dah tajuk dah macam gila kot, dah 10 rakaat apa semua kan. Lepas tu sedekah pun minggu lepas dah 50, minggu ni pun dah 100. Orang yang rasa diri dia baik, itu yang bahaya sebenarnya. So korang semua termasuklah kami dua ni yang banyak dosa, banyak kesalahan. Kita memang bila kita ada kesedaran untuk yang kita ni banyak dosa, kita rasa tak layak. Sebenarnya disebabkan kita rasa banyak dosa, itulah yang membuatkan kita kena lagi buat kerja dakwah. So itu antara sebab remaja-remaja sekarang ni bila nak berubah, kita tengok environment. Dan sangat penting untuk korang berubah, first of all memang first of all memang kena cari kawan-kawan yang baik, kita cari environment yang baik. Tapi ada persoalan, memang ramai sangat remaja anak muda sekarang tanya, macam mana nak cari kawan-kawan yang baik. Sebab kawan-kawan saya semua yang jenis melepak, merempit. Kawan-kawan saya pula memang jenis tak solat. So memang ramai anak muda tanya sekarang, macam mana saya nak cari kawan yang baik? Lepas tu boleh tak? Abang boleh tak saya nak jadi kawan abang? Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So soalan untuk jawapan untuk soalan ni, cara nak cari kawan yang baik adalah kita mulakan diri kita untuk jadi baik. Kan? Jangan kita sibuk nak cari orang baik, nak cari orang baik. Kita start dengan diri kita dulu, jadi orang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pergi ke tempat-tempat yang baik. Kan? Kau nak cari orang yang baik, mestilah kita pergi ke tempat baik. Contoh tempat baik memang semua orang tahulah, rumah Allah kan, masjid, surau. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Kita nak cari orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, mestilah kita pergi ke tempat-tempat yang baik. Janganlah kita pula persalahkan orang, semua orang jahat, so aku pun jadi jahat lah. Macam mana tu kan? Memang tak boleh lah. So nak berubah, memang diri kita sendiri kena kuat, kena ada support system yang baik. Barulah insyaAllah Allah akan kekalkan apa yang ada dalam hati kita ni. Dan dalam masa sama, mungkin usia muda sekarang ni pun memang senang sangat nak mati, bila-bila masa saja boleh mati. Macam magnet lah, magnet. Magnet kalau berlawanan macam kita orang lah. Magnet kalau berlawanan, dia lain, satu baik, satu jahat, dia akan tak boleh bersama. Dia tak boleh attach lah. Tapi kalau sama baru boleh lekat. Sama juga dalam kita, kalau nak orang baik berkawan dengan kita,
Cara dia lah kita jadi baik. Automatik start dengan diri kita lah. Automatik Allah akan hadirkan daripada penjuru yang kita tak sangka orang baik itu datang kat kita. Betul, saya cerita macam Ustaz ni lah. Tak pernah kenal pun dulu. Saya tak pernah kenal dia. Dia bukan sekolah saya. Maksudnya dia memang sekolah baik, sekolah agama. Saya bukan sekolah agama. Tapi Memang lain. Tapi nak ceritanya bila kita berusaha untuk jadi baik, saya berusaha untuk perbaiki diri saya. Memang saya pun banyak dosa yang hanya Allah SWT saja yang tahu kan. Allah. So saya cuba untuk improve, perbaiki diri dan alhamdulillah Allah memang akan pertemukan kita dengan orang yang kita tak sangka pun. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita orang. Alhamdulillah. 5 tahun lah 2015. Saya jumpa Aizudin ni, time tu saya ceramah dekat Kuim. Kuim. Melaka. Saya tak pernah jumpa dia. Sekali lah tak pernah pun. Jumpa first time ceramah tu first time. Sembang. Sebenarnya ni kali kedua kita berceramah sama. Ni kali kedua kita berceramah. Kali pertama tahun 2015. Ni kali kedua tahun 2020. Kali ketiga 2025. Jangan salah. Setiap 5 tahun Setiap 5 tahun. Tapi kesimpulan dia, kalau kita jadi baik, insya-Allah Allah akan hadirkan orang baik. Okey, saya nak tanya Aizudin satu soalan lah. Soalan pertama, kita nak bincang isu remaja lah. Tak tanya tu ke tanya sini? Isu remaja sekarang. Sekarang ni antara isu remaja yang sangat hangat diperkatakan dan yang makin lama makin menyeramkan adalah isu zina lah. Betul. Saya selalu cakap benda ni. Kes anak luar nikah kat Malaysia 50,000 kes tahun. Maknanya setiap 1 jam purata 6 anak luar nikah yang didaftarkan. Ini belum campur yang belum didaftarkan, belum campur yang buang bayi, belum campur yang berzina tak dapat anak, belum campur yang tak berzina tapi couple pegang-pegang tangan, belum campur yang tak couple pegang-pegang tangan tapi couple biasa. So apa punca untuk menyelesaikan masalah? Sebab ramai gila tau orang yang couple. Sekolah agama pun couple. Tak couple biasa, couple acah-acah Islamik. Dia macam babi dengan babi Islamik. Minta maaf kot lah. Dia khinzir lah. Khinzir dengan khinzir Islamik. Khinzir Islamik. So kalau kita tengok macam sebab apa? Apa punca dia? Anak-anak muda sekarang ni kenapa mudah sangat lah kan? Mudah sangat. Memang sangat mudah. Nak terjebak dengan couple, cinta sikit kan. Tengok drama 7 Hari Mencintaiku 2 pun pukul 7 sampai pukul 8 tu pun rasa macam kenapa dia ni jahat sangat, kenapa dia ni tak boleh nak berkahwin dengan tu kan. Memang drama sekarang pun. So antara sebab kenapa anak-anak muda sekarang mudah sangat nak tertarik dengan benda-benda yang tak elok ni disebabkan bila kita tengok apa kita punya asas hiburan tu kan. Apa hiburan kita. So macam contoh hiburan tu lah. Hiburan untuk halal dengan haram ni bukan hanya sekadar ada makanan kan. Selama ni yang kita nampak halal haram ni contoh macam kita tengok tak ada makanan lah. Kalau ada roti kan kita boleh tunjuk contoh memang ada logo Jaki kan, logo halal lah. Memang ada logo halal. Okay. So makanan memang kita nampak ni ada logo halal, ni tak ada logo halal. So kalau macam contoh dekat luar negara sendiri, kat negara orang putih dia tak ada tanda halal tapi dia akan ada tanda suitable for vegetarian. Okay, tu contohnya lah. So kadang-kadang orang tak nampak hiburan. So hiburan ni tak ada yang tulis halal, tak ada yang tulis haram. So disebabkan itu orang akan nampak macam sama-sama. Boleh ke tak sebenarnya nak tengok movie ada aurat apa semua tu kan. Boleh tak nak dengar lagu-lagu yang viral yang macam seks, yang lepas tu perempuan berdayu, lagu cinta. So antara sebab kenapa mudah sangat anak muda sekarang terjebak dengan couple apa semua tu adalah kerana mereka sendiri yang memilih untuk hiburan-hiburan yang tak sepatutnya dilakukan oleh anak muda sekarang. Nak tambah sikit? Hiburan ni, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, benda tu akan masuk dalam hati kita. Dan benda itulah yang membuahkan amal. Ini kita kalau tak habis-habis tengok drama cinta, dengar lagu cinta, baca novel cinta, tak habis-habis cinta. Itulah yang memang kita akan fikir. So last kita pun rasa nak couple juga, kita pun nak rasa disayangi juga. Lepas tu kita pun cari yang ajnabi. Lepas tu mulalah yang Islamik sikit lah. Yang Islamik sikit, berukhuwah, ukhuwah buki filah bagai semua. Benda ni sangat-sangat bahaya. Mungkin sekarang korang selagi korang tak berzina, korang tak rasa bersalah lagi. Couple je pun, tak pegang-pegang tangan pun. Selagi tak pegang tangan tak apa. Sejak bila kata kena pegang tangan baru dosa? Nabi kata dalam satu hadis, apa yang Allah perintahkan pada kamu, maka buatlah sekadar yang kamu mampu. Tapi apa yang Allah larang, jauhilah. Maknanya benda baik Allah kata buat apa yang kamu mampu. Yang benda-benda sunat lah, benda wajib kena buat. Tapi benda yang Allah larang, Allah bukan sekadar kata jangan buat, tapi Allah dan Rasul suruh jauhi. Contoh zina ni, wala taqrabu zina, dekati zina pun Allah dah kata jangan.
Haram lah. Larang, memang dilarang. Memang dekati pun benda yang boleh membawa ke arah tu pun diharamkan. Tak jaga ikhtilat, couple. Ada cerita tau. Ada cerita. Kami pernah, tim tarbiyah sentak pernah pergi satu sekolah ni yang dirahsiakan. Budak perempuan tu form 5. Dia datang, dia kata, "Ustaz, kawan-kawan saya 90% dah hilang dara." Islam lah, Islam. Islam Dia kata, "Ustaz, kawan-kawan saya yang perempuan 90% dah hilang dara." Ni bukan drama TV3. Ni bukan drama. Ni memang realiti lah. Saya dengar tu, sekarang. ya Allah. Dan perempuan tu kata, "Ustaz, saya yang tak berzina ni pula yang dikutuk." Kawan-kawan kata, "Kau tak berzina ke?" "Tak." "Ya Allah, kenapa tak berzina?" Astagfirullahalazim, kenapa kau tak berzina? Kenapa kau tak berzina? Maknanya siapa yang tak berzina, siapa yang tak couple, orang pandang poyo, bajet alim, acah-acah ustazah, acah-acah malaikat. Tapi orang yang buat maksiat ni, diangkat, disukai ramai. Ini antara maksiat akhir zaman. Betul. So, jangan tunggu kita dah terjebak dengan dosa besar, baru kita nak rasa bersalah dengan dosa-dosa yang boleh mendekatkan kita kepada zina tu. Sebab proses normalisasi lah kan. Benda ni normalisasi. Janganlah tunggu dah terjebak baru nak rasa bersalah. Serius. Sekarang mungkin korang rasa selamat. Cuma saya nak bagi satu amaran. Setan takkan pernah putus asa nak rosakkan korang. Saya dah jumpa ramai orang. Dulu kat sekolah baik, ceramah, bagi dakwah kat sekolah, badar kat sekolah, hafal Quran. Tiba-tiba masuk universiti, mula awal-awal jaga. Tapi mula terjebak dengan video lucah, lepas tu mula rasa nak buat dan akhirnya berzina. Tapi dia memang sebab kawan sebenarnya. Suasana. Dia sendiri yang pilih. Dan dia sendiri yang pilih. So akhirnya macam saya cakap, selamatnya kita pada hari ni belum tentu kita selamat pada masa akan datang. Sebab tu jangan pernah rasa selesa. Jangan pernah rasa aku ni confirm syurga. Okay, no. Jangan sampai kita terperangkap dengan tipu daya iblis baru kita nak rasa menyesal. So sebab tu jaga hiburan betul-betul. Sekarang ni anak muda sekarang berhibur dengan apa? Macam-macam. K-pop, Justin Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, macam-macam artis lah. Artis Melayu pun kadang-kadang pelik-pelik juga. Dengan lagu lagi. Kalau eksplisit punya lagu. Kalau tengok kat Spotify punya carta tu, top 10 tu mesti ada banyak lagu-lagu eksplisit, lagu-lagu lucah yang jadi viral. Macam sekarang dia tulis, kalau siapa yang ada Spotify tu dia tulis E. Kalau dulu dia eja eksplisit, mungkin bila orang buka app tu nampak macam eksplisit kan. Tapi sekarang dia mungkin dia pandai sikit, dia tulis E je. So itu eksplisit lah. So which is benda yang itu yang menjadi siulan ramai anak muda sekarang, especially untuk orang Islam. So bila kita dah cerita pasal hiburan yang salah menjadi punca hari ni ramai orang yang tak menjaga sosial. Antara impak-impak couple bercinta semua ni ataupun sosial yang tidak dijaga ni, selain ke arah zina, sebenarnya ada satu lagi yang sangat berbahaya. Dia boleh merosakkan akidah juga. Saya pernah jumpa ada seorang ni, cerita sikit Situ. Dia kata dekat saya, dia tak percaya Tuhan. Ni orang lain lah, bukan Ni orang lain. Lepas tu, itu okey lagi. Walaupun dah tak okey dah. Tiba-tiba budak tu, dia kata dia Tuhan. Dia kata, dia memang tulis kat saya, "Ana akbar minallah." Saya lebih besar daripada Allah. Sayalah Tuhan, dia kata. Dia guna Arab Dia guna Arab. Dia guna Arab Dia belajar dekat Mesir. Dia belajar kat Mesir Dan dia kata, saya lebih besar daripada Allah. Sayalah Tuhan. Saya bila tengok benda tu, saya rasa budak ni ada masalah, ada punca kenapa dia boleh jadi gila macam gitu. Saya tanya dia tak jawab. Last bila saya tanya mak dia, rupa-rupanya budak tu start jadi macam tu semenjak kawan yang dia ada awek dia meninggal. So bila awek dia meninggal, dia tak boleh menerima hakikat tak ada sebab dah cinta kan. Bila Allah tarik benda tu, dia jadi gila. Dan benda ni ramai, bukan satu kes. Berapa ramai yang nak bunuh diri hanya sebab putus cinta. Berapa ramai yang sampai depression sebab putus cinta. Benda ni masuk paper lah, bukan kita orang goreng. Bukan. Memang ada berita. Banyak kes. Memang ada. Banyak kes. Hanya kerana cinta nak toreh tangan, nak bunuh diri. Sebenarnya tu pengalaman saya sendiri lah. Ada kawan macam tu? Bukan, anak murid. Sebab saya macam ni cikgu. Saya cikgu. So saya mengajar apa semua. Memang ada seorang budak perempuan ni, maksudnya memang pengalaman sendiri lah. Memang budak perempuan tu, memang dia toreh tangan dia. Toreh tangan dia sebab apa? Sebab boyfriend dia minta clash. Macam which is macam bila kita fikir macam
tak patut lah, benda tu tak patut. Tapi bila kita siasat budak tu, kenapa dia jadi macam tu, antara punca dia adalah disebabkan background keluarga tu sendiri lah. Keluarga berantakan, cerai dan sebagainya lah. So kadang-kadang bila kita tengok seseorang anak muda, remaja sekarang yang ada masalah, kita jangan terus tuding jari dekat dia. Betul kan? Kita macam, kau ni nak masuk neraka ke kan? Kau ni tak pakai tudung, kau agak-agak kalis api neraka kan? Kita tak boleh lah untuk cakap macam tu. Kita kena tengok apa punca dia jadi macam tu. Mungkin sebab parents, background family, mungkin sebab kawan-kawan dia yang suka sindir dan sebagainya. So kita kena cari punca kenapa anak-anak muda jadi macam tu. Bila ada kawan-kawan kita buat maksiat, kita jangan benci orang tu, kita benci maksiat tu. Betul. Benci maksiat bukan benci orang tu. Kadang-kadang yang membuatkan orang lagi jauh daripada kita ialah kita bash dia, kita kutuk dia, kita sebarkan aib dia. Tapi kita tak hulurkan bantuan untuk bimbing. Kita rasa benda tu lawak kan. Contoh macam kau nak berubah tu, kita gelak tapi dalam hati dia kita tak tahu, mungkin dia terasa kan. Betul. Kita nak buat lawak je, niat tak menghalalkan cara lah. Kita mungkin nak melawak dengan dia kan. Kau ni tak pakai tudung tu kan. Kau ni aurat terdedah. Kita niat kita nak melawak, tapi dalam hati dia tak tahu. Mungkin disebabkan apa yang kita cakap menyebabkan dia makin jauh pada Tuhan. Tak pasal kita pula yang jadi asbab untuk orang jauh pada hidayah Allah. Betul. Okey, ada satu soalan lagi Yazudin nak bagi. Jangan asyik tanya. Bincang lah kita, bincang. Ada satu persoalan lah. Masalah banyak tau. Masalah sosial, masalah zina, masalah couple, masalah ikhtilat, masalah akidah, etis. Berapa ramai kat Twitter tu ramai gila murtad. Dahsyat murtad, etis, tak mengaku Tuhan, Twitter mengaku Tuhan pun ada. Twitter ni lain macam sikit. Pemikiran memang liberal yang makin lama makin menjadi-jadi. Lepas tu dicampur pula yang tak ramai, berapa ramai yang tak solat 5 waktu dengan sempurna. Tak, masalahnya dia bangga dengan apa yang dia dosa yang dia buat. LGBT dekat Twitter ramai gila orang Melayu yang gay, lesbian, ramai gila. Dan Memang, secara terang-terangan. Dan terang-terangan bangga benda tu. Dia perjuangkan benda tu. Buat seorang-seorang tu, belakang cerita lah ini bangga dan perjuangkan benda tu. Dan benda ni makin lama makin menular. Ini Dajjal tak turun lagi. So soalan yang Ana nak cetuskan adalah, macam mana kita nak selamatkan diri kita? Apa solusi kepada semua ni? Boleh bagi beberapa step tak? Kita tukar-tukar step lah. Okay, first apa Zudin? So first adalah kita kena dekatkan diri kepada Allah dengan cara tambahkan ilmu kita. Pergi majlis ilmu. Sebelum kita sambung lagi, kita berehat dalam 2 minit. 2 minit hantar anda nak ambil charger. Hantar explain pasal kempen tu balik. Okay. Untuk yang baru join, sebenarnya kami ada sedang buat kempen membina generasi harapan. So Aizudin cerita sikit apakah itu kempen membina generasi harapan. So macam sekarang ni kita tengah live. Mungkin ada yang baru join sebab tadi tak ramai. Sekarang ni dah hampir ke 500 orang yang tengah live. So sekarang ni kita tengah live berdasarkan 3 platform. So kita ada Instagram Tarbiyah Sentap, kita ada Instagram Ustaz Nin, dan kita ada Facebook page Tarbiyah Sentap. So kita menggunakan 3 platform ni adalah kerana untuk kita menyebarluaskan kempen yang sekarang ni Tarbiyah Sentap sedang jalankan, iaitu kempen Membina Generasi Harapan. Okey, kempen Membina Generasi Harapan. So apa sebenarnya objektif kempen ni, kempen Membina Generasi Harapan ni? Objektif utama dia adalah kita nak menggerakkan anak-anak muda sekarang. Kita nak menghasilkan anak-anak muda sekarang yang bukan hanya sekadar menjadi orang Islam yang orang kata untuk diri dia sendiri je, jadi soleh, jadi baik untuk diri dia sendiri je. Tapi dalam masa yang sama kita nak menjadikan anak-anak muda sekarang ni, sebab kita fokuskan kepada anak-anak muda, untuk menjadi seorang yang pendukung dakwah, untuk kita buat kerja-kerja dakwah. So kempen Membina Generasi Harapan ni, kalau kita tengok istilah dia sendiri kan, Membina Generasi Harapan. Sebab apa kata-kata ulama', untuk kita lihat masa depan sesebuah negara, perlulah kita tengok bagaimana keadaan anak muda sekarang ni. Adakah masih ramai anak-anak muda sekarang ni yang berpeleseran, yang membuang masa melakukan perkara-perkara yang tak berfaedah, ataupun sudah semakin ramai anak-anak muda sesebuah negara itu kena tengok anak-anak muda sekarang. So kami dalam Tarbiyah Sentap sendiri memang kami memfokuskan kepada anak-anak muda remaja, sebab kita nak melahirkan pengkadir dakwah, orang yang buat kerja-kerja dakwah. Disebabkan itulah kami sangat-sangat memerlukan sokongan korang semua yang tengah tengok live ni. Tak kisahlah sama dia mungkin dekat IG Tarbiyah Sentap, IG Ustaz Nin, ataupun Facebook page Tarbiyah Sentap. Tolong sama-sama untuk sebarluaskan kempen yang kami jalankan sekarang ni, iaitu kempen Membina Generasi Harapan. So macam mana nak tahu berkaitan dengan kempen ni? Memang kita gunakan media-media yang ada lah. Kita gunakan IG, kita gunakan Facebook. So kalau korang still follow up dengan kami lepas ni, memang kita akan sentiasa
promosikan apa yang ada berkaitan dengan kempen Membina Generasi Harapan ni. So antara program yang kami jalankan dalam kempen Membina Generasi Harapan ni adalah kami akan lakukan talk ataupun jelajah secara percuma. Tak boleh terbalik kan? Oh terbalik kan sebab kamera bawah lah. Tangan buku. Okay, cantik. Pandai dia. Okay, sorry guys Tak cerita pula. Apa program-program kempen ni kita buat. Okay. Talk apa semua tu. Antara benda yang kami buat dalam kempen Membina Generasi Harapan ni, pertama, kami akan buat jelajah ke semua sekolah secara percuma. Target kami pada tahun ni, kalau macam contoh universiti ataupun kolej macam mana? boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi point dia, kami akan masuk secara percuma. Target kami dalam pertengahan 2020 hingga 2021 kami nak masuk 500 sekolah secara percuma. Bukan sekadar ceramah percuma, kami nak hadiahkan rak, buku, dan dalam tu kami nak hadiahkan juga buku-buku. Betul. Tapi ada masalah. Secara percuma juga. Tapi ramai yang budak-budak sekolah mungkin tengah tengok sekarang ni kan, ramai yang mungkin sekolah menengah yang tengah tengok. Kadang-kadang bila nak jemput tim Tarbiyah Sentap, janganlah korang yang atas platform korang untuk jemput kami. Kena juga melalui saluran yang betul. Maksudnya salurkan kepada cikgu ataupun badan agama apa semua dekat sekolah tu kan. Sebab kalau korang saja jemput, tak boleh kan. Macam sebab bila kita tengok komen-komen, ustaz datanglah sekolah kami, ustaz datang. Kami tak boleh datang kalau sekiranya sekolah tu tak benar kan. So korang sendiri bila korang nak jemput kami, kena guna platform ataupun saluran yang betul. Kedua, selain jelajah percuma, kami akan masuk juga pusat-pusat juravana, Betul. pusat-pusat serenti, pusat-pusat orang yang Anak terlanjur dan yatim, sebagainya, jaga anak yatim. Kita jumpa pun, kita akan entertain, kita akan bagi hadiah, kita akan buat rak buku percuma, kita akan bagi pengisian secara percuma juga. Kita akan hadiahkan tudung-tudung handsock secara percuma dan sebagainya. Untuk perempuan lah. Untuk perempuan. Dan kami juga sedang, daripada kempen Membina Generasi Harapan ni, target kami ialah kami nak buat satu kompleks dakwah remaja. Betul. Yang mana daripada kompleks dakwah remaja tu macam markas lah. Target kami nak menghimpunkan semua remaja-remaja dari pelbagai negeri dalam satu markas untuk sama-sama kita bangunkan potensi remaja, kita bina sehingga akhirnya semakin ramai penggerak-penggerak dan penggerak-penggerak dakwah di kalangan remaja. Sebab apa? Sebab antara faktor umat hari ni makin rosak. Sebab apa? Sebab ramai sangat yang menjadi ejen-ejen yang menyebarkan maksiat. Betul. Hari ni ramai sangat orang yang ajak pada maksiat. Dan dalam masa sama bangga pula. Tu. Yang masalah dia sekarang ni. Dekat TV, dekat radio, dekat Insta, dekat Twitter, dekat semualah media sosial. So bila kita buat kempen ni, target kami, kita nak melahirkan seramai-ramainya penggerak dakwah di kalangan remaja. Supaya apa? Supaya dakwah ni menjadi budaya masyarakat kita pada hari ni. Dan itulah antara vision kami, nak buat kompleks tu. Dan kami nak ajak sama-sama untuk menyumbang dalam kempen Membina Generasi Harapan. Ajak mak ayah korang untuk sumbang juga. Dan insyaAllah banyak benda kami nak buat. Ini secara ringkas sahaja. Dan tolong sebarluaskanlah tentang kempen ni. Mungkin lepas ni memang kita akan ada poster. Ajak kita macam-macam benda pelik-pelik. Masuk universiti pun rakan sekeliling, suasana sekeliling mendorong kita ke arah tu. Balik rumah buka TV pun dekat TV mendorong pada maksiat-maksiat tu. Buka internet pun, internet macam benda-benda tu macam dah normal. Bertubi-tubi. Hatta kalau kita duduk seorang-seorang dekat rumah pun boleh juga terjebak ke arah maksiat. Nak kata akhir zaman ni, nak berpegang pada agama tu sangat susah. Syaitan akan serang daripada banyak penjuru. Kiri, kanan, depan, belakang, setan, iblis serang. Dan macam mana cara kita nak selamatkan diri kita di akhir zaman ni? Dan bukan diri kita je, macam mana kita nak selamatkan kawan-kawan kita, keluarga kita semua? Apa step-step dia? Pertama apa dia? So yang pertama sekali macam yang saya dah share tadi lah, okay? Antaranya sebab dia ada banyak step. So antaranya adalah kita sendiri kena perkukuhkan diri kita dengan ilmu. Kan kadang-kadang macam budak-budak sekolah menengah sekarang kan, mereka merasakan bahawa kalau dekat kelas, dekat sekolah menengah dah belajar dah pendidikan Islam ni, dah belajar dah tasawuf Islam ni, rasanya cukup lah tu kan. Cukup pula, korang rasa benda tu cukup. Tapi wallahi memang tak cukup apa nak tak nak, kita kena ada inisiatif sendiri. Tambah ilmu. Cara nak tambah ilmu, pergi ke majlis-majlis ilmu. Mungkin ada orang yang gunakan alasan
PKP kan, ada cabaran dia lah, ada cabaran PKP dan sebagainya, tapi itu bukan satu halangan untuk kita mencari ilmu. Kalau korang YouTube, memang semua orang ada akaun YouTube kot. So korang search dekat situ, banyak je ilmu yang korang nak dapat. Ilmu. Bukan alasan alah kau sekolah agama boleh lah jadi baik. Tak. Saya dah jumpa ramai. Saya pun sekolah agama. Aizuddin ni Saya bukan sekolah agama. agama. Lepas tu sambung belajar kat mana? UK kan? Saya sama kat UK, bukan Hulu Kelang bukan Hulu Kelang. Saya United Kingdom. Tak bidang apa? Bidang kalau dari segi formal punya pembelajaran matematik lah. Tinggal nak ke tak nak Pilihan kita lah. Tak boleh bagi apa-apa Dia alasan. buat kata Nak ke tak pepatah nak. lah kan, nak 1000 daya. Tak nak sebenarnya. Itu alasannya kalau kita nak tak nak tu. Okay? Yang kedua, nak pula Yang kedua, macam mana kita nak selamatkan diri kita di akhir zaman ni? Jaga solat 5 waktu. Teruk mana pun, banyak buat maksiat pun, dah berzina ke, dah bunuh orang ke, apa-apalah dosa kecil, dosa besar ke, jaga solat 5 waktu. Tolong saya merayu, tolong jaga solat 5 waktu. Yang laki paling-paling pun hampir minum arak, tiba-tiba berubah. Bila saya tanya dia, macam mana kau boleh berubah? Susah kot. Dia dulu isap okok, tapi dia boleh berubah. Dia tinggalkan semua tu. Dia kata sebab dia tak tinggal solat. Dia jaga solat. Bila dia jaga solat, memang Allah akan campak perasaan bersalah setiap kali buat maksiat. Dan lama kelamaan Allah akan buka jalan untuk akhirnya dia dapat istiqamah dalam perubahan. Sebab tu kalau nak berubah, benda first kena jaga adalah solat 5 waktu. Tolong saya merayu, jangan kena bergaul ataupun cari suasana yang baik. Suasana tu bukan hanya terhad kepada mungkin kita macam aku ni bukan sekolah agama, aku sekolah menengah biasa je, so macam mana aku nak cari kawan-kawan yang baik. Kadang-kadang kita sendiri yang create alasan, aku tak boleh nak jadi baik sebab kawan-kawan aku pun tengoklah, kawan-kawan kelas aku pun jenis yang merapu, jenis yang couple. So kita menjadikan itu sebagai alasan. So bila kita nak berubah, antara solusi utama dia, kita kena cari suasana yang baik. Macam mana nak cari? Macam saya dah sebut tadi lah, yang mungkin yang baru join ni mungkin baru dengar. So kita nak berubah, antaranya kita kena pergi ke suasana yang baik, pergi cari kawan-kawan yang baik. Macam mana nak cari kawan-kawan yang baik? Mulakan dengan diri kita terlebih dahulu untuk menjadi baik. Barulah secara automatiknya kita seolah-olah macam memekkan orang-orang yang baik dalam keadaan yang kadang-kadang kita tak sangka pun. Saya nak tambah, kadang-kadang kita ni, kesilapan kita tak suka berkawan dengan orang yang suka tegur kita. Kita rasa orang yang tegur kita tu macam sedang menyerang kita. Busy body, sibuk, jaga kepentingan. Tapi boleh kita suka berkawan dengan orang yang sama-sama buat maksiat dengan kita.
Kalau kita couple, kita suka kawan dengan orang yang couple juga. Kalau kita minat K-pop, kita akan suka kawan dengan minat K-pop juga. Kalau kita suka jenis sembang mencarut-carut, kita suka lepak dengan yang suka mencarut-carut juga. So akhirnya kita banyak berkawan dengan orang-orang yang salah lah. Orang yang nak tegur kita, kita anggap diorang ni bajet alim, kutuk. Sedangkan sepatutnya kita kena berkawan dengan orang yang tegur kita. Betul. Bukan dengan orang yang sama-sama buat maksiat dengan kita. Tapi itulah kita tak suka orang tegur kita. Sebab tu bahaya. Allah kata dalam Quran, apa Allah kata? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang menolak teguran daripada Allah yang Maha Pemurah, nescaya kami akan jadikan untuk mereka syaitan sebagai teman. Tengah nak improve diri dia. Dia pun nak improve diri dia. Sebab tu kita tegur orang ni bukan sebab kita baik. Betul. Macam kita orang bukan sebab kita orang baik. Bukan kita orang baik. pun banyak dosa. Kita orang banyak dosa. Dia macam ni lah, solat. Nak kena tunggu baik baru nak solat ke? Tak juga. Macam tu. Kena solat sebab solat tu wajib. Sama juga, nak tunggu baik baru nak tegur orang ke? Tak. Tegur orang tu satu kewajipan walaupun diri kita Dia sendiri macam banyak dosa. at the same time lah kan. Macam bila kita tegur orang, dalam masa yang sama telinga kita yang paling dekat. Betul. Kan? Macam telinga paling dekat. So kita orang, bila kita orang tengah cakap pumpang-pumpang ni kan, sebenarnya kita orang tengah nasihat diri kita orang juga sebenarnya. Diri sendiri. Kita sama-sama. So yang keempat, tadi poin pertama macam mana kita nak selamat daripada maksiat akhir zaman ni. Majlis ilmu. Dan solat. Jaga solat. Suasana. Pilih kawan dan suasana yang baik. Yang keempat bagi saya benda yang sangat penting juga adalah kita kena buat dakwah. Betul. Cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang. Bukan defensif lah. Kalau defensif je kena tekan boleh mati kita. Betul. Tapi cara terbaik untuk kita nak menyelamatkan diri kita kena buat video dakwah, kena masuk rancangan TV, kena masuk TV tak. Ramai orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak jadi pendakwah? Ustaz, cita-cita saya jadi pendakwah. Macam mana nak jadi pendakwah? Nak kena ambil degree pun syariah ke? Sebenarnya pening. Dakwah ni bukan satu benda yang kita boleh pilih. Aku nak jadi pendakwah ke aku nak jadi doktor? Tak. Dakwah bukan satu kerjaya. Kan, dakwah bila kita mengucap tu memang itu dah tanggungjawab kita. Once kita dah ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita layak jadi pendakwah. Kan dah hadis Benda tu common sense. Budak 4 tahun pun bila nampak bapak dia rokok, ayah janganlah isap rokok. Itu dakwah juga. Adakah dia kena ada degree baru dia layak buat dakwah? Tak sebenarnya. Dakwah tu hanya bergantung pada iman kita. Tapi kalau nak mengajar agama, kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Tapi nak buat dakwah, nak ajak orang buat baik, nak cegah kemungkaran, sebenarnya semua orang layak. Semua orang layak. So, budayakan dakwah. Apa yang kita mampu gunakan untuk dakwah. Berbakat dalam menulis, tulislah dakwah. Berbakat dalam bercakap, ucapkan kata-kata dakwah. Berbakat menyanyi, gunakan bakat nyanyi tu untuk dakwah. Berbakat apa lagi? Melukis, design, buat video, buat filem, buat semua tu untuk dakwah. Gunakan segala kudrat yang kita ada untuk sebarkan kebaikan dan cegah kemungkaran. Jangan sebarkan kebaikan je. Hari ni ramai orang ingat dakwahnya hanya dakwah, sekadar amar makruf. Positive vibe. Dakwah ni bukan sekadar positive vibe. Kalau positive vibe semata-mata orang kafir pun buat. Betul. Tapi dakwah ni menggabungkan antara amar makruf dan nahi munkar, cegah kemungkaran. Tak ramai orang berani cegah munkar, sebab kalau cegah munkar insya-Allah kena bash. Kalau amar makruf orang suka. Just bayangkan nabi yang sebaik-baik manusia pun dihina, dikutuk. So bayangkan kita ni orang yang
peringkat mana jauh dengan Nabi SAW. So apatah lagi kita lah kalau kita buat kerja dakwah, memang bila orang kutuk kita, orang sindirkan kita, itu benda yang biasa. Sebab itu adalah lumrah apa yang para sahabat, para Nabi alami. Okay? Dan saya nak tambah sikit, kenapa saya cakap dakwah ni antara cara paling ampuh untuk jaga diri kita dan jaga orang lain? Sebab Allah janji. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata dakwah. Bila kita ucapkan kata-kata dakwah, bila kita ajak orang buat baik, cegah kemungkaran, janji Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah sendiri kata, kami yang akan jaga diri kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa. Dan kadang-kadang kita suka sembang bola, kita suka sembang pasal artis, kita suka sembang benda-benda pelik-pelik, lepak-melepak sini sana. Sedangkan ucapan ataupun kata-kata yang paling Allah suka apa dia? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling baik adalah orang yang menyeru manusia pada Allah. So nak jadi orang yang terbaik, ubah kata-kata kita. Contoh satu lagi hadis yang sangat saya rasa penting. Nabi kata, tidak lurus iman seseorang sehingga tidak lurus hatinya. Maknanya kalau hati kita tak okey, iman kita tak okey. Dan Nabi kata tidak lurus hati seseorang sekiranya kita tidak lurus lisannya. Maknanya nak hati kita baik, mulakan dengan ubah kata-kata. So kalau nak ubah diri kita, nak selamatkan diri kita, nak selamatkan orang lain, mulakan dengan buat dakwah. Ucap kata-kata yang baik. Bila kita mula ubah mulut kita, kita ucapkan kata-kata baik, Allah akan ubah hati kita, sekaligus Allah akan ubah iman kita. Betul? Buat dakwah. Itu solusi yang keempat. First, majlis ilmu, lazimi. Kedua, solat. Ketiga, duduk dalam suasana yang baik, pilih kawan-kawan yang baik. Yang keempat, kena buat dakwah. Yang kelima yang mana? Yang kelima, ikut usrah. Ikut usrah. So macam ini adalah kesinambungan daripada kempen ni juga sebenarnya. Sebenarnya so kempen membina generasi harapan. So bila kita orang selama ni kita pergi sekolah, kita bagi talk apa semua, dia macam tak ada satu follow up. Tak ada satu pula. Kita orang just pergi ke sekolah and then that's it. And then pergi pula sekolah lain and then that's it. So spesifik khusus bila kita adakan kempen macam ni, kempen membina generasi harapan. So bila kita pergi ke sekolah-sekolah, akan ada follow up. So antara cara untuk kami follow up adalah kami akan salurkan ke NGO lah. Kita panggil NGO lah kan. Maknanya kempen membina generasi harapan kami, dan diorang pun akan offer usrah, offer program-program untuk korang sertai di setiap cawangan di setiap negeri, insyaAllah. InsyaAllah, doakan kami lah. Kami dah ada 31 cawangan seluruh Malaysia. Okay, Alhamdulillah. Sebab itulah kami pun nak buat kompleks dakwah remaja semua tu kan. Sebab kita bukan just nak pergi bagi talk, bagi ilmu dan sebagainya, and then that's it. Kita nak korang pun untuk ada bersama-sama dengan kami. Dia seolah-olah macam kereta api lah. Kereta api kan, dia datang kat korang, it's up to you. Korang nak naik ke tak untuk join bersama-sama dengan kami untuk buat kerja dakwah. Okay. So itulah apa nama dia, hasrat kami. Dan itulah 5 cara macam mana kita nak selamat daripada maksiat akhir zaman yang macam-macam ni. Dan yang paling penting, yang last sekali, yang keenam adalah doa lah pada Allah SWT. Nabi SAW yang maksum tu pun doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik ke hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan padamu, pada agamamu. So Nabi yang maksum pun doa kita lagi. Even dalam hadis pun memang ada cerita pasal tahajud and then air darah apa semua tu kan, lama solat lama apa semua. Adakah Nabi ni bila ditanya oleh Aisyah, adakah tak layak, tak sepatutnya untuk aku menjadi hamba yang bersyukur. So point dia dekat sini, bayangkan Nabi yang sebaik, yang maksum, yang terpelihara daripada dosa pun, ibadah Nabi SAW memang sangat dahsyat ibadah dia kan. Tapi itu pun macam mana kita bandingkan dengan diri kita kan, kita dengan banyak dosa dan sebagainya. So kita lebih-lebih lagi untuk bersama berada di dalam gerabak kereta api tadi, untuk sama-sama buat kerja dakwah. So bila kita mati nanti, kita mati dalam jalan dakwah, insyaAllah. Amin ya Allah. Doa banyak Doa ni senjata lah.
Senjata. Apa-apa luah pada Allah. Kadang-kadang Din, kita ni orang kita ni kadang-kadang tak tahu nak doa apa. Betul. Ustaz, apa yang doa nak ni? Ustaz, macam mana nak doa supaya hafalan melekat contohnya? Ustaz, macam mana doa supaya cepat masuk tak? Sebenarnya doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Tak ada masalah pun. Bahasa Melayu pun tak apa. Guna je. Korang nak buat skrip sendiri Nak pun buat tak skrip apa. sendiri, ya Sebab Allah. itu lebih dekat sebab korang faham. Kan kadang-kadang bila baca Arab di sini tak faham. Sebab ramai orang doa ni kena ada spesifik doa. Tak pun. Nabi SAW pernah berjalan. Tiba-tiba Nabi SAW dengar ada sahabat tu dia berdoa. Sahabat tu puji Allah macam-macam lah tu, dia doa minta. Rasulullah suka dengan doa dia. So nak kata kita bebas doa apa-apa yang kita nak minta. Jadikan Allah ni sebagai tempat kita meluah, tempat kita bercerita, tempat kita merintih, tempat kita merayu. Allah ni adalah Tuhan yang maha memahami. Allah faham kita lebih daripada kita faham diri kita. Kadang-kadang kita pun tak faham diri kita. So luah pada Allah, kembali pada Allah balik. Bukan bermaksud Allah tak tahu apa yang kita nak, tapi dia adalah satu ekspresi macam mana kita nak rendahkan diri kita sebagai hamba Allah. Betul. Even kalau kita tak berdoa pun Allah dah tahu. Tapi ini menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya seorang hamba. Kita bila kita nak minta, contoh kita kerja kan dengan majikan, dengan bos kan, kita mungkin akan buat baik apa semua kan, menganjik apa, kita nak orang kata kipas lah, mengampu bos dan sebagainya kan. Tapi bos tu memang tak tahulah apa isi hati seseorang tu kan. Tapi Allah, tapi hebatnya Allah, kita tak berdoa pun Allah dah tahu. Tapi nak menunjukkan bahawa kita ni adalah serendah-rendah makhluk. Memang itu tugas kita untuk rapatkan diri kepada Allah. Dan Allah nak tengok macam mana kuat ataupun tidak diri kita ni kan, nak rapat, nak berusaha untuk rapat dengan Allah SWT. InsyaAllah, itulah perkongsian kami pada malam ini. Moga-moga dapat bermanfaat. Okey, sekarang ni kita nak buat giveaway lah. Okay, giveaway. Ada 4 buku yang kita nak hadiahkan sebagai giveaway. Pertama, buku daripada Aizuddin, novel daripada Aizuddin. Ni yang tahun ni punya lah, Sebelum Nafasku Terhenti. Tapi kita tak boleh bagi live lah. Kita tak boleh bagi live. Jangan pelik macam mana saya nak dapatkan buku ni. Tu nanti kita akan cerita lepas ni lah. So Aizuddin ni antara penulis buku bestseller lah dekat Tarbiyah Sentap ni. Buku dia total terjual lebih kurang 50,000 naskah. Masya Allah. Dan ni yang terbaru lah, Sebelum Nafasku Terhenti. Sebelum Nafasku Terhenti. Novel. Giveaway yang kedua yang kami nak hadiahkan adalah buku saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Buku yang ketiga adalah buku saya juga, Surat untuk Orang yang Putus Asa. Dan giveaway yang keempat, saya nak hadiahkan buku saya juga, Surat untuk Orang yang Putus Cinta. So macam mana nak dapat dan menang giveaway ni? Mudah je. Syarat yang pertama, InsyaAllah kami akan save live ni. So syarat pertama, buat nota daripada apa yang kami sampaikan sepanjang 1.5 jam ni. Nota yang terbaik kami akan bagi hadiah. So share nota tu dekat story Instagram korang. Jangan lupa tag saya, Ustaz Anin, tag Tarbiyah Sentap Official, dan tag Aizuddin Hamid. Dan kami akan repost nota korang. Nota yang terbaik, paling lengkap, kami akan hadiahkan buku. Kami akan pilih 4 orang yang terbaik, InsyaAllah 4 orang. Dan kami akan umumkan pemenang melalui media sosial, melalui IG lah. pada minggu depan InsyaAllah. Hari apa tu Din? Jumaat boleh? Hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu. Ke nak Sabtu minggu depan? Sabtu minggu depan boleh. Mana tahu mungkin ada rezeki kita on live lagi. Kita akan umumkan pemenang. 4 yang terpilih kami akan hadiahkan buku seorang satu. So saya ulang balik syarat dia. Buat nota daripada apa yang kami sampaikan daripada awal sampai sekarang ni. Nota yang terbaik kami akan hadiahkan. So share nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya, Tarbiyah Sentap Official, dan juga Aizuddin Hamid. Nota yang terbaik, yang paling lengkap, paling cantik, kami akan hadiahkan buku. Dan tapi kenapa? Kalau ada yang terlepas macam mana tu? Akan save kan? Kita akan save live ni. Akan save live. Korang boleh tengok dekat IGTV kami. Dan kenapa kami suruh buat nota ni sebenarnya? Sebab kadang-kadang apa yang kita dengar tu tak masuk ke hati. Tapi bila kita menulis balik, benda tu akan masuk ke hati. Itu satu. Kedua, kenapa kami suruh share? Korang share nota korang tu dekat Instagram, dekat story korang. Sebab kadang-kadang apa yang kami sampaikan, yang kami membebel sejam setengah ni, boleh jadi orang tak berubah pun. Tapi boleh jadi asbab nota yang korang share kat story tu, kawan-kawan korang tengok, tersentuh dan berubah. Korang dapat pahala yang sangat banyak. Sebab hidayah Allah ni dia boleh datang daripada macam-macam cara. So moga-moga asbab daripada nota-nota korang tu menjadi asbab hidayah untuk diri korang sendiri, diri kami sendiri pun, dan kepada semua orang yang membaca nota-nota korang. InsyaAllah. Due date pada hari Sabtu minggu depan. Kami bagi masa seminggu. Seminggu ke lama sangat? Kita selalu buat apa? Seminggu lah selalu. Seminggu lah. So ada masa seminggu untuk korang buat nota.
Dan nota yang terbaik kami akan umum pemenang pada hari Sabtu minggu hadapan jam 9 malam insya-Allah. So, wallahu alam, sebagai kesimpulan kami nak ajak sekali lagi sama-sama kita menyumbang dalam kempen membina generasi harapan. Kami ada pinkan nombor account untuk bank. korang menyumbang untuk sama-sama menyalurkan sumbangan. RM10 pun tak apa, RM20 lagi banyak lagi bagus. Yang mana duit-duit memang kita akan gunakan sumbangan tu untuk kerja-kerja Islam. Duit-duit tu bukan untuk keuntungan kami wallahi, tapi untuk kami guna balik untuk gerakkan dakwah di seluruh negeri. Betul, insya-Allah. Setiap cawangan dan untuk membina kompleks pusat dakwah remaja ni insya-Allah. Dan kalau korang rasa nak menyumbang, nak mendapat saham, insya-Allah sama-sama kita. Wallahu alam. Ada apa-apa kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir saya nak kongsikan sebuah hadis riwayat Tirmizi yang mana dalam sebuah hadis tu ada menyatakan tidak akan berganjak anak kaki anak cucu Adam ni tak akan mengganjak kaki kita dekat akhirat di hadapan Allah SWT, melainkan setelah kita ditanya tentang 4 perkara. Yang ni masa dekat akhirat nanti kita akan ditanya tentang 4 perkara ni. So perkara yang pertama adalah berkaitan dengan usia dia. Macam mana dia gunakan usia dia untuk memberikan manfaat kepada Islam. So yang pertama berkaitan dengan usia ataupun umur. Yang kedua adalah berkaitan dengan harta dia. Macam mana dia dapat harta dia kan kat dunia ni kan, dan dalam masa sama macam mana dia gunakan balik harta dia tu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan apa Ustaz ingat tak? Masa muda, usia muda dia. Macam mana dia gunakan Tenang, usia lapang. Poin dia dekat sini, setiap apa yang kita buat dekat dunia ni memang kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat akhirat kelak. So poin dia dekat sini, bila kita tengok macam ni kan, mungkin dari segi kempen ni sendiri, kempen membina generasi harapan, mungkin ada orang yang tak mampu nak bercakap kan. Macam kami pun tak banyak ilmu pun, tapi kita just share apa yang kita orang ada. Okay? Kita just share je. Tapi ada orang yang mungkin dia pakar dari segi melukis, pakar dari segi bidang masing-masing lah. Tapi mungkin cara korang untuk memberikan sumbangan kepada kerja-kerja Islam adalah dengan memberikan sumbangan dari segi wang ringgit. Okay? Mungkin itu adalah kemampuan korang. So kami sangat-sangat berharap agar korang sebar luaskan kempen membina generasi harapan ni. Dan insya-Allah kita akan ada banyak poster lepas ni. Akan ada poster pasal jelajah, poster pasal ataupun video kan Ustaz, banyak kita memang akan sebar luaskan kempen ni. Dan kami sangat-sangat berharap agar korang dapat bersama-sama kami untuk sebarkan kempen Kalau ni, boleh insya-Allah. screenshot nombor akaun yang dekat kami pinkan ni, untuk korang share kat mak ayah korang, ataupun korang sendiri nak menyumbang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan pesanan terakhir daripada saya, Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu tolong bantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling membantu dalam perkara dosa dan juga maksiat. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya azab Allah amatlah dahsyat. So sama-sama kita tolong bantu dalam menjayakan kempen membina generasi harapan. Kami doa sungguh-sungguh, kami yakin insya-Allah remaja-remaja dan anak muda Malaysia ni akan bangkit dan akan membawa satu gelombang dakwah yang baru di kalangan masyarakat ni insya-Allah. Amin. Dan moga Allah jadikan kita semua mati dalam keadaan Islam dan dalam moga masa buat dalam kerja-kerja dan dakwah. sabat atas jalan dakwah ni insya-Allah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kami sendiri. Kalau korang nak berpeluang untuk dapatkan buku-buku secara percuma ni, giveaway, ingat syarat dia apa? Buat nota balik daripada apa yang kami sampaikan daripada awal sampai habis ni. Share nota korang di story Instagram. Jangan lupa tag Tarbiyah Sentak Official, Ustaz Nin dan juga Azlan Hamid. Dan nota yang terbaik kami akan umumkan sebagai pemenang. Nak buat nota bertulis pun boleh, nak guna PowerPoint pun boleh. Yang penting lengkap, So cantik. pengumuman tu bila? Dan pemenang kami akan umum pada Sabtu minggu hadapan, InsyaAllah. pukul 9 malam. Kami bagi masa seminggu lah insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa nanti.